السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علانية القبول وتيسير الأمور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء على آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. أما بعد. Alhamdulillah, rahmati lagi dikasihi barisan AJK Masjid Bandar Universiti, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap yang dimuliakan para alim ulama, para asatizah, juga muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita muji pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekalian umat Islam untuk sama-sama mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih tuan-tuan puan-puan dari kalangan umat Islam menunaikan salat tadi untuk duduk sama-sama dalam salah satu majlis ilmu yang padanya merupakan sebahagian daripada taman-taman syurga, yang juga padanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pahala amalan kita untuk memudahkan kita masuk ke syurganya insya-Allah. Baik, muslimin muslimat rahmati Allah, kita masih lagi dalam kitab perbincangan kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Imam Tirmizi rahimahullahu taala, merupakan seorang ulama hadis yang besar. Bukan setakat itu sahaja, beliau ni merupakan faqih dalam fiqh, makna alim dalam fiqh. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini menerangkan sifat peribadi Rasulullah SAW, yang mana kalau kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat rahmati Allah, satu kitab yang cukup untuk mendekatkan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Rasanya saban tahun kita menyambut Maulidur Rasul, maka barulah kita diceritakan dengan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru ni kita menyambut awal Muharram, maka diceritalah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebenarnya bila mana kita nak menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu masa. Ia adalah sepanjang tahun dan sepanjang masa. Itulah menunjukkan cara kita cinta pada Nabi. Dan Nabi kata salah satu cara nak cinta pada Nabi Muhammad SAW adalah berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sependek-pendek selawat pun cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah cukup. Nah, itulah menunjukkan tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW. Baik, muslim muslimat rahmati Allah, kita berada pada bab yang baru pada malam ini, iaitu bab yang ke-7 daripada 56 bab. 56 bab tuan-tuan. InsyaAllah kita minta izin kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah dapatkan habiskan kita 56 bab ni. InsyaAllah nanti kita buat majlis pengijazahan sanad insyaAllah. Mudah-mudahan kita doa sama-sama insyaAllah. Baik, bab ke-7, bab ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab celak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Celak Nabi pun dicerita dalam kitab. Nah, kenapa nak cerita pasal celak? Itulah pentingnya kitab ni. Nah, tuan-tuan jumpa tak, carilah kitab yang agama lain yang ceritakan peribadi. Contohnya umpamanya, minta maaf kata, agama Kristian umpama cerita persis sebagaimana seorang insan bernama Nabi Isa ataupun Jesus dikatakan. Rupa dia, rambut dia macam mana, muka dia macam mana, ada cerita persis macam Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang disebutkan. Tak ada. Tak ada. Inilah keindahan kitab yang dikarang Imam Tirmizi rahimallahu taala, nak menceritakan semua termasuklah peribadi, muka Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana, hatta celak Nabi pun dia duk cerita. Nanti satu saat kita akan cerita pasal capal Nabi. Capal Nabi pun ada dalam kitab ni. Tu ni kelebihan ya. Baik. Bila sebut tentang celak, tuan-tuan rahmati Allah, pada kita mazhab Syafi'i mengatakan, semua jumhur mazhab Syafi'i mengatakan bahawa memakai celak adalah sunnah. Sunnah. Mazhab Syafi'i mengatakan pakai celak adalah sunnah. Tu ambil yang pertamanya. Yang kemudiannya Ibnu Arabi mengatakan bahawa memakai celak ni ada dua kelebihan. Hak pertamanya, memakai celak ni untuk pertama az-zinah. Az-zinah ni apa dia? Untuk perhiasan. Untuk perhiasan. Celak ni bukan nak perempuan saja pakai, hak lelaki pakai. Sebab itu nak cerita Nabi ni lelaki, dia pun pakai celak. Nak cerita hukum kat situ harus bagi lelaki memakai celak. Baik. Yang kedua, kata Ibnu Arabi juga menyebutkan bahawa memakai celak ini manfaat yang kedua adalah untuk apa? Istishfa ataupun syifa, perubatan. Perubatan. Samalah seperti mana disebutkan Al-Qastalani mengatakan bahawa salah satu maksud al-kuhl tadi adalah benda yang diletak di mata untuk penyembuhan. Itu kena faham apa maksud al-kuhl ataupun celak tadi. So Nabi pakai ada dua, satu untuk az-zinah, perhiasan, satu lagi untuk kesihatan. Dalam bab kita memakai celak ni, tuan-tuan rahmati Allah, istifadah daripada hadis-hadis yang kita akan baca nanti, kita akan kita nampak hasilnya apa, syawahid ataupun hasil pada hadis tu menunjukkan bahawa celak ini harus dipakai bagi mereka yang tiada penyakit mata. Faham ni baru betul ni, namanya sunnah. Pakai celak ni bagi orang yang tak ada penyakit. Tapi kalau dah ada penyakit mata, jangan pakai celak. Kenapa? Habuk pada celak ni akan menyebabkan mata lagi sakit. Celak dalam bahasa orang Parik panggil antimony. Betul orang Parik kata tu. Orang putih kata antimony. Dia punya sebutan kimia dia macam mana? Lupa dah. Dalam bahasa dia kimia dia ada kimia tu, celak ni ada dia punya kimia campuran dia. Jadi antimony dalam bahasa orang putih. Ni celak ni. Dan disebutkan, nanti kita akan belajar dalam bab ni juga, celak yang mana sunnah Nabi. Dikhususkan dalam hadis yang kita akan sebut celak jenis mana yang Nabi pakai, di mana nak dipakai dan bila nak dipakai. Itu specialnya. Sebab itu kecil-kecil sunnah dia mendatangkan banyak jenis pahala. Umpamanya saya pernah sebut juga di sini, siwak umpamanya. Siwak tu dah sunnah, tapi nak dapatkan pahala dalam siwak tu banyak lagi ganjaran pahala yang boleh dapat dari siwak. Satu, kita guna kayu arak. Kayu bukan arak minum tu, arak. Hamzah ra alif kaf. Arak. Kemudian guna dengan tangan kanan. Mulakan dengan gigi belah kanan atas. Tu pahala-pahala pecahan daripada pahala siwak. Guna siwak dah dapat untuk mengamalkan sunnah. Siwak satu. Kayu dia mula dari mana? Kaedah nak pakai macam mana? Itu pahala daripada pecahan-pecahan pahala. Satu amalan sunnah. Sama juga dengan celak, banyak pecahan yang nanti kita akan tengok. Baik. Kita baca hadis yang pertama. Haddatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi
عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. طيب. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu sekalian bercelak dengan ismit kerana ia menerangkan penglihatan, menumbuhkan bulu. Kemudian Ibnu Abbas menyangka bahawa Rasulullah SAW memiliki bekas celak, untuk bercelak daripadanya pada setiap malam, yakni 3 kali pada mata kanan dan 3 kali pada mata kiri. Baik. Hadis ni tuan-tuan mati Allah, sebelum kita nak jelaskan syarah dia, yang pertama sekali kita tengok antara perawi yang saya nak sebutkan, antaranya penama dalam ni Abu Daud At-Tayalisi. Abu Daud At-Tayalisi di sini tidaklah bermaksud Imam Abi Daud. Kita dalam bab hadis kita ada Sunan Sittah, salah satu pengarang Sunan kita, Sunan Sittah itu kitab hadis yang 6. Kita ada Sunan Tis'ah, kita ada Sunan yang 9, ada juga. Tapi kita sebut yang masyhur Sunan Sittah. Sunan yang 6 salah satunya nama Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Dan dalam perawi kita ni Abu Daud At-Tayalisi bukanlah Imam Abu Daud tadi. Kenapa? Imam Abu Daud yang dalam Sunan Abu Daud namanya Sulaiman bin Ash'ath. Yang ini nama dia Abu Daud, Sulaiman bin Abu Daud. Sulaiman bin Abu Daud, sebab itu nama dia Abu Daud At-Tayalisi. At-Tayalisi ni apa dia tuan-tuan? Sebabnya dikata ulama mengatakan Tayalisi adalah berdatang daripada perkataan Tayalisah. Tayalisah ni macam mana? Tayalisah ni orang yang ambil pakai serban, umpama terimam kita pakai serban, kemudian kain hak ni tutup atas serban. Ni dipanggil Tayalisah. Orang Yahudi selalu pakai. Tapi bukanlah maksud kita ikut sunnah orang Yahudi. Tuan-tuan perhati tak? Rabai Yahudi tu yang ada kotak atas ni, perasan tak dia pakai kotak atas ni? Dia pakai kotak atas ni, lepas tu dia pakai macam ni bila dia buat amalan dia tu. Tayalisah. Ni Tayalisah. Tuan-tuan, keindahan satu benda tu dia berubah mengikut keadaan. Umpamanya kain yang kita bawa ni, kita duk pakai sini, kita panggil apa tu? Selalu kita panggil apa? Ridak. Kita sebut lah ridak ni. Ridak bukan sini, ni bukan ridak ni. Habis tu apa dia pula ni bukan ridak dah pakai selama ni, panggil ridak. Kita letak sini dia panggil burdah. Kain ni kain yang sama. Okey, saya beritahu. Kain yang sama dia panggil, letak sini terpanggil burdah. Kain yang sama letak atas kepala tadi dipanggil Tayalisah ataupun ghutrah. Kain yang sama juga kita buka, kita balut badan, baru dia panggil ridak. Kain yang sama juga kita hamparkan, boleh jadi sutrah, boleh jadi safrah. Sutrah apa dia tuan-tuan? Sutrah. Sunat mazhab Syafi'i kalau kita semayang nak tak sutrah. Umpama tuan imam kalau semayang depan dia kena ada sutrah, sunat. Sunat ada sutrah dalam mazhab kita. Kalau kita semayang, sutrah ni disebut dalam kitab Sabilul Mutahadim, kata apa? Parah pinggang. Dia punya tinggi parah pinggang dan jarak dia antara kita 3 hasta. Sutrah tu. Supaya apa, orang lalu ni boleh lalu depan kita. Tak perlu kita nak tampar dia ke. Tak perlu dah. Sebab ada sutrah. Boleh jadi safrah. Orang dulu kalau makan-makan nak hidang kan, kain tak ada. Ni lah guna. Benda yang sama tapi mengubah ikut keadaan. Tu hebatnya baik. Tu Tayalisi tadi datang daripada Ibn Abbas, dia kata iktahilu bil ismi. Dalam hadis ni pertama sekali iktahilu bil ismi, celaklah kamu menggunakan ismit. Ni sunnah Nabi. Nak guna celak mesti guna celak ismit. Bukan ismit ulang raja. Tu lain. Tu ismit ulang raja, ni ismit. Satu batu yang warna dia kehitaman sedikit. Kehitaman sedikit, ada kemerah-merahan sikit. Batu ismit ni. Yang banyaknya terdapat di Yaman. Banyak terdapat di Yaman. Tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah umpamanya, Madinah orang kering beli celak. Ni sebut ni.
Bila kirim beli celak, pastikan tuan-tuan beli celak yang ismit lah, original. Jangan jadi cerita Nujum Pak Belalang, tak ada kopi, dia buat apa? Belakang kali tu pun dia buat jadi kopi. Jadi kadang-kadang orang dia jual celak, dia ambil arang, dia jadikan hitam tu, dah dia jadi celak. Tu berhati. Tolong berhati nah. Jangan main-main tuan-tuan. Kena perhati betul-betul. Jadi guna ismit. Batu ismit. Tuan-tuan fa innahu yajlul basar, kerana apa? Dia akan mengelokkan penglihatan. Nabi cakap tuan-tuan. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih. Nabi cakap guna celak mengelokkan penglihatan. Tapi balik pada kita sebut awal tadi, bagi mereka yang memang matanya sihat. Tapi kalau matanya dah ada penyakit, jangan dipakai. Lagilah sakit, samalah macam orang yang tak ada darah tinggi pergi makan kambing. Kan? Orang tak darah tinggi, orang darah tinggi makan kambing. Naiklah darah tinggi, betul. Jadi yang nak makan kambing siapa? Orang yang tak ada darah tinggi. Sebelum kena darah tinggi makanlah kambing. Tapi bila dah kena darah tinggi pergi makan kambing, dia kata Nabi kata sunnah ni, boleh makan, sihatkan badan. Salah pemahaman tu. Pemahamannya salah. Tu kena faham tuan-tuan. Baik. Kemudian apa? Wayun bitu syar, akan melebatkan bulu mata. Bulu mata boleh lebat. Sebab itu kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, mungkin daripada kalangan kita, sahabat-sahabat Jemaah Ahli Tabligh kan suka pakai celak, nampak je kan. Tapi ada juga, sebab itu kata Al-Qastalani, bergantung kepada niat. Sebab itu kebanyakan ulama-ulama hadis, kitab pertama mereka hadis, dia akan tulis apa? Innamal a'malu bin niat. Setiap perkara tu dengan niat. Kan? Al-Qastalani sebut apa? Bergantung pada niat. Niat pertama, kalau dia pakai tadi celak tu nak ikut sunnah Nabi, dapatlah pahala. Tapi kalau dia pakai celak tu sebab nak ikut satu kumpulan, nama kumpulan apa? Gotik. Nama kumpulan tu Gotik. GOTHIC. Gotik, bukan getik. Kita tengok getik, tengoknya Gotik. Gotik nama kumpulan tu. Lagi celak dia, lagi hitam daripada orangnya mengamalkan sunnah. Semua baju hitam, dah serupa Syiah. Gotik nama. Budak-budak muda sekarang banyak terpengaruh. Gotik ni tuan-tuan, kalau pergi Indonesia, minta maaf kata, di Indonesia turun-turun di airport tu, ramai budak-budak muda yang pakai macam tu. Di Siam macam tu juga. Ramai. Tuan-tuan, anak-anak muda kita di Malaysia ni pun ramai juga. Jadi tolong-tolong perhatikan anak-anak kita ni. Kalau dia pakai celak tu, beria tu, sunnah Nabi, alhamdulillah. Tapi kalau dia pakai tu dengan seluar ketat jeansnya, dengan baju t-shirt hitamnya, cek balik semula. Silap dia ikut Gotik. Tu kena tengok balik tuan-tuan. Wa za'ama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama ni maksud dia menyangka. Siapa menyangka? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni khadam, orang yang paling rapat dengan Nabi juga. Sebab itu dia meriwayatkan dia. Ibnu Abbas ni apa? Guru kepada ahli tafsir. Guru kepada ahli tafsir, kepada kalangan sahabat. Dia ni ahli tafsirnya hebat, Ibnu Abbas ni. Jadi apa dia? Ibnu Abbas kata dia menyangka, makna ada zon kat situ, ada sangkaan pada dia. Kenapa? Dia selalu nampak Nabi bercelak, maka dia menyangkakan bahawa Nabi ni celak ni merata-rata. Maksud dia apa? Nak cerita Nabi ni, dia kata situ wa kanat lahu mukhalatun. Dia kata Nabi celak tu dia ada bekas. Dia ada bekas celak Nabi. Yaktahilu minha, nak cerita Nabi bawa bekas celak tu merata-rata. Dan disebutlah hadis kullalailatin, nak pakai bila? Dalam hadis sebut dah kullalailatin, setiap malam. Nanti kita tengok bila nak pakai pula setiap malam tu. Start maghrib tu pakai ke? Nanti kita tengok hadis tu aja. Dalam hadis yang pertama dia beritahu, okey, yang pertama nak pakai mesti celak tu ismit. Yang kedua pakai tu malam. Lepas tu dia kata apa? Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. 3 di sini, 3 di sini. 3 kali, bukan 3 titik. Tak. 3 kali pakai. 3 kali. Bila ulama ambil dalam banyak hadis tentang 3 kali ni, macam mana kaedah dia yang terbaik? Disebutkan bahawa yang pakai celak ni, Nabi buat dalam hadis sahih 3 kali sini, 3 kali sini. Tapi ada juga dalam riwayat yang lain,
riwayat lain menyebutkan bahawa Nabi dia akan buat kaedah dia witir. Macam mana? Sini 2, sini 1. Ada juga riwayat lain menyebutkan bahawa Nabi satu sini, satu sini, dah cukup sekali saja. Jadi nak ambil macam mana? Sebab itu dalam ni ulama menegaskan bahawa cukuplah 3 kali dan paling kurang sekali. Kenapa 3 kali tuan-tuan? Kenapa kita ambil wuduk pun, anggota wuduk pun 3 kali? Kenapa? Kenapa kita nak bertasbih ketika rukuk, bertasbih ketika sujud 3 kali? Kenapa? Kenapa bini 4, kenapa tak 3 dah? Nah, sebabnya tuan-tuan, 3 ni dia tak banyak, dia tak sikit. Pada kita 3 ni cukup-cukup lah tu. Nah, cukup-cukup lah tu. Tak banyak, tak sikit. Itu kenapa 3 kali tuan-tuan. Baik. Kemudian dalam tu juga ulama ada menyebutkan bahawa ada juga dalam riwayat lain mengatakan bahawa Nabi ni dia mengenakan celak sini, ada apa, separuh di sini, separuh di sini. Cukup segitu saja. Ada juga riwayat gitu. Tapi itu riwayat itu yang mana yang tidak terlampau sahih lah. Tapi yang sahihnya mengata 3 sini, 3 sini. Wallahu alam lah. Sebab tiada hadis yang betul-betul sahih mengatakan gitu. Tapi cuma ulama bincang, hadis yang sahih kata 3 sini, 3 sini. Wallahu alam lah. Baik. So hadis seterusnya. حدثنا عبد الله الصباح عبد الله بن الصباح الحاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور. Tuan-tuan, dalam perawi ni, dalam sanad dia ada nama Israel. Dalam sanad hadis ni ada seorang perawi nama dia Israel. Ni bukan Israel tu. Israel kat sini ni gelaran dia. Nama dia Abu Ishaq. Abu Ishaq nama dia. Baik, dalam dia ada dua, dalam hadis yang kita baca ni ada 2 rantaian sanad. Dia ada perpindahan sanad. Wa haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Yazid bin Harun qala hasan Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmit thalathan fi kulli 'ainin. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithihi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhalatun yaktahilu minha 'inda an-nawmi thalathan fi kulli 'ainin. Taib. Ni baru hadis dia sebut. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur bil ismit, dengan ismit thalathan fi kulli 'ainin. Kat sini sebelum tu sebut qabla ayyanama. Jadi Nabi guna celak ini sebelum tidur, dah nak atas katil tadi fisariyah, kemudian barulah Nabi pakai celak. Itu sunnahnya. Jadi bukan masuk azan pakai Allahu akbar dah malam pakai. Tak ada. Ulama ada bincang, tuan-tuan rahmati Allah. Ulama ada bincang apakah yang dimasukkan malam. Adakah masuknya maghrib tu dikatakan malam? Ulama ada bincang juga. Sebab itu dalam menyelesaikan masalah ini, mana ulama kata yang dikatakan malam adalah bila dah masuk isyak, itulah mulanya malam, dia kata. Ulama kata. Jadi maghrib tu bukan malam lagi, dia kata. Jadi pasal itu, sebab itu sunnah nak pakai celak tadi mestilah malam sebelum tidur, dia kata. Baik. Salasan fi kulli 'ain, 3 setiap mata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain juga, dalam rantaian lain, muktahalun yaqilu, sama tadi maksud tadi, sama juga Nabi ada bekas celak dia. Nabi ada bekas celak dia. Taib. Seterusnya, haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Munkadir an Jabir huwa ibn Abdullah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismi 'inda an-nawmi fa innahu yajul basar wa yunbitu asy-sya'r. Taib. Dalam hadis ni maksud yang sama juga, cuma tuan-tuan saya nak menarikkan tuan-tuan kepada satu perawi dalam ni, nama dia Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad Al-Munkadir nama dia. Muhammad Al-Munkadir ni tuan-tuan bukan seorang tabi'in yang cukup zuhud, yang cukup cinta akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ditunjukkan rasa cinta dia Muhammad Al-Munkadir ni, tuan-tuan? Setiap kali dia baca hadis ataupun dia dengar orang baca hadis, dia akan menangis. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita baca hadis ni, tuan-tuan rasa apa? Ngantuk.
Nah, kita tak rasa nak nangis, tapi Muhammad bin Munkadir ni dia sayang ke Nabi SAW. Dia baca je ataupun dia dengar orang baca hadis Nabi, dia apa? Menangis. Tabi'in. Dia sayang ke Nabi SAW, masya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita doa moga-moga kita tergolong daripada orang yang mendapat syafaat Nabi SAW, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita mendengar hadis Nabi SAW, kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat, amin, insya-Allah. Baik, hadis ni sebut apa? Hadis sebut Nabi SAW kata alaikum bil ismit, maknanya iltazimu, maknanya lazimkanlah diri kamu. Dia bukan perintah wajib tuan-tuan, bukan wajib kita pakai celak, tapi sunat saja. Sebab itu alaikum bil ismit indan naum, setiap sebelum tidur, fa innahu yajlul basar, kerana dia akan mengelokkan penglihatan. Kemudian wayun bitu syar, dan melebatkan bulu mata. Taib. Hadis seterusnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairu akhalikum al-ismid yajlul basar wa yunbitu syar. Hadis yang masuk yang sama, tapi saya nak menarik tuan-tuan kepada perbincangan mengenai salah seorang ataupun beberapa orang perawi dalam hadis ini. Yang pertama, dalam sanad disebutkan Bishr ibn Mufaddal, nama dia Ibn Mufaddal gelaran dia. Kenapa letak nama Ibnu Mufaddal? Kerana dia ini orang yang punya kelebihan. Ibnu Mufaddal ni tuan-tuan rahmat Allah merupakan seorang tabi'in juga. Ibnu Mufaddal ni merupakan seorang tabi'in yang mempunyai kelebihan, di mana disebutkan bahawa kata Imam Az-Zahabi dalam Sirah Al-Nubala, dia mengatakan bahawa Bishr bin Mufaddal ini orang dia setiap hari akan menunaikan solat sunat 400 rakaat. Subhanallah. Satu ulama yang alim dalam bidang hadis, fiqh, setiap hari akan menunaikan solat sunat 400 rakaat. Nabi pernah buat ke? Nabi tak pernah buat. Jadi dia buat ni bid'ah tak? Bid'ah lah, Nabi tak pernah buat. Nah, tapi 400 rakaat. Tuan-tuan rahmati Allah. Nampak? Ini tabi'in. Dia buat 400 rakaat. Kalau ke zaman kita hari ini sebut 400 rakaat, bid'ah lah tu. Nabi tak pernah buat 400 rakaat. Dia buat 400 rakaat, tuan-tuan. Apa lagi kelebihan Ibnu Mufaddal ni? Orang dia akan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Allahu Rabbi. Puasa Nabi Daud macam mana, tuan-tuan? Selang sehari. Puasa Nabi Daud. Apa lagi kelebihan dia? Kata Imam Zahabi dalam kitab dia Sirah Al-Nubala, tak pernah orang melihat dia ketawa. Beza ketawa dan senyum. Ketawa dan senyum beza. Sebab itu Nabi kata dalam satu hadis ni martabat dia tidak sahih, tapi disebutkan tabassamuka fi wajhika sedekah, senyum pada wajah saudara kamu ni sedekah. Itu hadis Nabi ataupun asal Nabi SAW. Jadi ada tak jumpa dalam hadis-hadis yang lain? Ulama tak jumpa pun kata Nabi senyum, Nabi ketawa. Nabi senyum. Ketawa ni maksud macam mana? Keluar dengan suara-suara kah. 6 bilion. Keluar ni. Marah orang sebut 6 bilion ni. Dan ni. Show dia. Parlimen ni. Show parlimen 6 bilion. Kah kita. Kena saman menteri. Kah kita. Gitu. Tak ada. Ni Ibnu Mufaddal ni tak ada pernah orang tengok dia, kata Imam Zahabi, tak pernah orang tengok dia ketawa, tapi senyum ada. Tu nak kata ulama. Sebab apa dia kata? Sebab Ibnu Mufaddal kata takut hatinya hitam daripada mengingati hadis Nabi SAW. Tu dia Kemudian dalam hadis ni juga sebut satu nama lagi yang cukup cantik. Nama dia siapa? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in yang cukup alim, yang duduk di satu kawasan nama di Kufah. Kalau tuan-tuan ingat satu kisah, satu gubernur zaman Khalifah Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, salah seorang gubernur ketika itu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang penghafaz
Quran. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini penghafaz Quran tapi tak pernah solat. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini seorang gubernur yang hafaz Quran. Dia punya kerjaya dia, profession dia adalah guru agama tapi tak pernah solat. Seorang yang alim, keluarga dia cukup alim, dia pun alim, tapi dia merupakan satu gubernur. Bila dapat jawatan gubernur, dia lah gubernur yang paling zalim. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia pegang kepada amanah khalifah tadi. Siapa-siapa yang tak pegang, tak yakin pada khalifah, maka dia wajib dibunuh. Siapa-siapa yang tak yakin pada khalifah wajib dibunuh. Maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini telah membunuh ramai tabi'in. Tak puas hatinya, kau tak nak baiat dengan khalifah, pancung. Termasuklah Sa'id bin Jubair ini yang telah dipancung. Sa'id bin Jubair ini, kisah cukup panjang. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini dengan zalim dia apa tuan-tuan? Antara salah seorang insan yang pernah meruntuhkan Kaabah. Kalau kita pernah cerita siapa? Cerita Ashabul Fil. Cerita tentera bergajah Abraha. Tak runtuh Kaabah lagi. Ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang Islam, seorang gubernur, meruntuhkan Kaabah. Penghafaz Quran. Jadi tuan-tuan, apa istifadah dia? Walaupun dia hafal Quran, tak boleh menjamin dia ni masuk, bukan masuk juga, tak menjamin dia ni beriman. Tolong jaga-jaga. Ada guru kami nama dia Maulana Isa Asy-Syafi'i, Maulana Isa Asy-Syafi'i Al-Qasimi, menyebutkan salah seorang anak murid dia mana ketika kami belajar hadis, salah seorang anak murid dia orang Kristian, belajar hadis dengan dia. Sekarang menjadi guru di Brazil, dah masuk Islam. Masa dia belajar tu dia tak masuk Islam lagi. Tapi dia nak belajar hadis dengan Maulana ni. Maulana Isa, kalau tuan-tuan pergi ke layang kiri tu, dan Maulana tu masih hidup lagi. Beliau ni kalau tuan-tuan ada istifadah, ada rezeki jumpa Maulana Isa ni, guru kami ni, sanad hadis beliau bersambung kepada Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Pengarang kitab apa tuan-tuan? Maulana Zakaria ni pengarang kitab apa? Fadailul A'mal. Pengarang kitab Fadailul A'mal. Jadi ada sanad daripada Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Baik. Walau dia penghafal Quran tapi dia orang yang zalim. Sa'id bin Jubair, bila mana sahabat-sahabat tabi'in yang lain telah dipancung, maka dia takut. Saya sebelum cerita hadis maksud sama aja guna ismi tadi. Saya nak cerita sebab cerita perawi ni dalam Hajjaj As-Saqafi ni. Maka larilah Sa'id bin Jubair, dia keluar daripada Kufah, lari-lari sampailah ke Mekah, duduk di Mekah selama 10 tahun mendiami Mekah. Jadi orang tak tahu, sehingga kan siapa gubernur tu, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni tak tahu Sa'id bin Jubair ini duduk di Mekah. Sehinggalah satu ketika Amir Mekah dilantik, yang baru dilantik, nama dia Abdul Khalid Abdullah Khalid Al-Qasri, datang ke Mekah. Kemudian orang Mekah beritahu pada Sa'id bin Jubair, wahai Sa'id bin Jubair, ada amir baru yang cukup taat kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, maka kau hendaklah berjaga-jaga. Maka Sa'id bin Jubair ni kata, aku dah tak ada ni dah, rasanya memang dah inilah waktu kau nak mati ni, katanya lah. Sebab kawan-kawan dia semua dah mati. Maka apa dia buat? Kemudian sampailah berita benda ni sampai kepada Abdullah Al-Qasri tadi, maka ditangkaplah Khalid Al-Qasri tadi, tangkaplah Sa'id bin Jubair, bawalah ke Wasit. Bawa ke Wasit di Iraq sana tu, jumpa dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka ketika itu bermula cerita dia, apabila Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tanya, kau kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab, aku kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa kitab, bawa utusan apa semua. Kemudian kau kenal dengan Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, ya, As-Siddiq, dan Khalifah Umar Al-Faruq, Khalifah Uthman dia kenal, Khalifah Ali pun kenal juga. Bagaimana pendapat engkau tentang aku? Dia tanya ni. Sa'id bin Jubair ditanya oleh Hajjaj, bagaimana pendapat engkau tentang aku? Maka engkau lebih tahu mengenainya. Bagaimana pendapat engkau tentang khalifah dalam khalifah zaman sekarangnya? Siapakah khalifah yang kau paling suka dalam kerajaan Umayyah? Aku menyertai hanya khalifah yang Allah SWT redha pada dia.
Jadi ketika itu Abdul Malik bin Marwan dengan maknanya tidak ada redha pada dia. Kenapa? Dia berlaku pertelingkahan antara Islam dan Islam ketika zaman tu dah. Zaman tu Islam dengan Islam dah bergaduh dalam sirah. Jadi dia tak jawab siapa dia suka. Dia hanya cakap siapa yang Allah redha saja. Maka bila ditanya sekali lagi siapa engkau macam mana pendapat engkau tentang aku? Sa'id bin Jubair kata engkau ni bongkak sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Marahlah Sa'id bin Hajjaj ni cukup marah, maka dia kata apa pada askar dia, bawa dia ke depan nak pancung ni. Cakap sekali lagi. Engkau ni sombong dan bongkak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata apa lagi pada Sa'id bin Jubair, kata pada Hajjaj bin Yusuf, dalam disebut dalam Quran, inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wa arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, disebut. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku pada Allah Subhanahu Wa Taala hanifa, agama yang betul, wa ma ana minal musyrikin, aku bukan tergolong daripada golongan yang musyrik. Sebab apa? Kalau engkau mengaku aku sebagai khalifah, kau betul. Kalau tak, engkau jadi kafir, dia kata. Takkan nak menyokong khalifah yang membunuh orang tabi'in, yang membunuh orang Islam sendiri. Jadi dia tak sokong. Maka nak pancung lagi. Masa tu ketika itu Sa'id bin Jubair ni dia menghadap kiblat. Maka Hajjaj kata palingkan dia daripada arah kiblat. Maka Sa'id bin Jubair kata apa? Fawalli wajhaka syatral masjid fa innama fathamma wajhullah. Qul lillahil masyriq wal maghrib fa innama fathamma wajhullah. Dia kata apa? Katakanlah Allah ni memiliki semua masyriq wal maghrib, timur dan barat. Allah memiliki semuanya. Tak kisah kita ngadap ke mana pun, pasti kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak puas hati juga. Aku bunuh kau sekarang, dah nak sampai ke kepala tu. Sa'id bin Jubair kata apa? Aku tak peduli lah. Maka dia baca ayat apa? Sesungguhnya kita ni diciptakan oleh Allah SWT, dan kepada Allah juga kita akan kembali. Pancung lah. Masa dipancung tu tempat sebut apa? La ilaha illallah. Kemudian berdoa, Allahumma la tusallit. Dia kata apa? Sa'id bin Jubair kata, ya Allah, janganlah selepas aku ni, tiadalah orang selepas aku akan dipancung lagi. Ni doa dia. Sebab apa? Hajjaj tak nak bertaubat lagi, maka doa tadi Allah perkenankan tak? Perkenankan. 15 hari, betul-betul 15 hari selepas Sa'id bin Jubair meninggal dipancung, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni meninggal cuba teka. Sebab perang ke sebab apa tuan-tuan? Demam je. Punyalah zalim orang tadi, garamnya orang, tiba-tiba sebab demam je Allah sampaikan ajal dia. Nampak? Tak ada orang lepas Sa'id bin Jubair, memang tak ada orang kena pancung dah. Sebab apa? Meninggal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi istifadah daripada cerita ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, walaupun dia zalim, kita jangan menghukumkan dia kufur. Kata ulama, kata guru kami Maulana Isa, kita ada dua kaedah, satu kafir dan juga kufur. Sifat dia kufur, tapi jangan kita menghukum dia kafir. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak sewenang-wenang mengatakan orang kafir, tapi kita dalam bab tu ada sifat kufur, itu sahaja. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada fahaman-fahaman yang membawa kepada kita ni, datang kepada kita ni sekarang ni, antara cabaran dia, siapa-siapa tak bersetuju dengan dia maka kafir. Ada ekstrim tuan-tuan, tolong berhati-hati. Siapa-siapa yang buat amalan-amalan yang Nabi tak ada buat ni, bid'ah, masuk neraka. Orang kafir je masuk neraka katanya. Jaga-jaga ada. Dah telagah pula. Macam-macam. Tolong berhati tuan-tuan. Kita ahli sunnah tak ada kuasa nak mengatakan orang kafir. Kita hanya boleh kata kau ni kufur dia, cukup. Kafir ni hak Allah. Sebab tak ada siapa yang tahu dalam bak hati kita. Hati kita tak ada siapa yang tahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Masuk atau dah ulangi? Masuk dah? Alhamdulillah. Kena berhenti tu. Tidak kena tangkap ni. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah. Masuk waktu dah. Kita berhentilah. Kita berhenti di sini insya-Allah. Ala kulli hal, kita hadis ni semua maksud dia sama. Yang pertama, kita sunnahnya dalam bab celak tu satu sunnah, kemudian celak yang terbaik adalah ismid. Kemudian nak guna bila? Guna waktu malam sebelum tidur, dapat pahala lagi.
kemudian sebelum tidur 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, dah 5 pahala dalam satu sunnah. Nah, tapi 5 pahala ni boleh hilang sekelip mata bila kita jumpa kawan kita, hang tak siapa tak pakai celak, aku pakai celak dapat pahala. Riak hilang semua. Jadi bila kita guna satu-satu amalan sunnah, ataupun kita dapat ilmu, ataupun kita dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, letak kat hati doa, ya Allah, jangan jadi aku bongkak, jangan jadikan aku kufur dengan nikmat ilmu yang Allah bagi, dengan nikmat sunnah yang aku dapat buat. Kena ingat tu doa dia. Saya selalu duk peringat, kita duk pergi ulun belajar dengan Maulana ni, dengan Syekh ni apa semua, kita ingat kita ni dah banyak sanad, dah banyak ilmu. Rasa bongkak. Kena ingat pada diri kita, ilmu yang Allah bagi ni sikit je Allah dah boleh tarik sekelip mata saja. Tuan-tuan, wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa isteri dan anak kami ya Allah, ampunilah dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat semana masa hidup meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, berkatilah segala ilmu yang kami pelajari pada hari ini ya Allah, supaya dapat kami amalkan dan sampai kepada orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, janganlah sebab ilmu ini kami menjadi lebih bongkak kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami asbab untuk orang lain mendapat hidayahmu ya Allah. Ya Allah, Allahumma hafizna min kulli fitnati mudillah, washfina min kulli bala'in wa da'in wa saqamin wa illah, wa ghfir lana min kulli ma'asiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tanggung dengan tasbih kafarah juga satu nasr. Subhanallah wa bihamdihi.